Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, semoga hari Sabtu, pagi Sabtu ni kita semua dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah hari ni kita akan teruskan kita punya sesi live TikTok Kangen One Stop Center. Okey, dekat depan kita ni ada beberapa jenis air. Okey, beberapa jenis air. Kalau tuan-tuan tengok dekat depan kita ni, air-air yang ada dekat pasaran Malaysia lah. Okey, semua air yang depan kita ni jernih dia sama je. Okey, cuma kita nak kenal pasti dia punya ciri-ciri penting dalam sesuatu air. Jadi air yang sihat ni dia sepatutnya perlu ada 3 ciri penting lah. Dia 3 ciri penting supaya dapat bantu badan kita menjadi lebih sihat. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, air dalam badan kita mempunyai komposisi sebanyak 70 ke 75% dalam badan. Okey, jadi kita kena kenal pasti, kita kena educate anak-anak kita supaya minum air yang sihat lah. Okey. Setakat ni yang kita nampak banyak marketing baru mengenai air ni. Okey, jadi kita kena beware, kita kena alert dengan kehadiran air-air dalam pasaran kita supaya kita tak tersalah minum ataupun kita tak tersalah konsum air yang kurang sihat yang boleh bagi kesan yang tidak bagus pada kita punya badan. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, okey, dekat depan kita ni, okey, saya sediakan beberapa jenis air. Okey, kita ada air isotonik, kita ada air RO, kita ada air cap badak, kita ada air pipe, kita ada air mineral dan kita ada air Kangen. Okey. Kesemua air ni kalau tuan-tuan tengok color dia sama, jernih. Okey. Saya gunakan isotonik tu bercolor putih juga. Okey. Dah nak ke jernih juga supaya senang kita indicate dia punya potential of hydrogen, pH dalam air yang ada dekat pasaran kita ni. Okey. Untuk tidak membuang masa, okey, kita akan start kita punya sesi demonstrasi. Okey, kita akan test air-air yang ada dekat depan kita ni. First kita nak tengok kadar pH dia. Okey, potential of hydrogen air. Okey. Okey, saya gunakan air isotonik. Okey, mewakili air berkarbonat lah. Okey, mewakili air berkarbonat yang ada dekat pasaran kita. Okey, kita ada air RO water. Okey, sebagai maklumat tambahan, kalau kita nak kenal pasti air RO ni kalau dekat Malaysia dia perlu pakai penutup berwarna putih. Jadi kalau kita pergi kedai, kita tengok penutup dia berwarna putih tu bermakna dia mewakili air RO lah. Okay, reverse osmosis water. Kita akan tengok kita punya ciri air RO lepas ni. Okay, kita tuang dalam cawan. Okay, kita ada air RO. Terusnya kita ada air cap badak lah. Okay, kalau dulu masa kita kecil-kecil, kita disuruh oleh ibu bapa kita supaya minum air cap badak untuk membuang panas dalam badan. Tapi kita akan tengok dia punya ciri sebenar air cap badak ni. Kemudian kita ada air pipe. Okey, air pipe ni kita guna dekat TTDI Jaya. Okey, air pipe TTDI Jaya. Kemudian kita ada air mineral. Air mineral. Okey, kalau tadi air RO dekat pasaran dia pakai penutup berwarna putih. Kalau air mineral dia mesti gunakan penutup yang bercolor lah. Tak kisah color hijau ke, color biru ke. Dan dia mewakili air mineral. Okey. Kalau tuan-tuan tengok
boleh check dekat dia punya food fact dia. Okey. pH potential hydrogen air mineral ni adalah 7.1. Okey, 7.1 dia punya pH potential hydrogen dalam air ni. Okey, kemudian kita ada air Kangen. Okey. Fresh daripada mesin kita ambil. Okey, air Kangen. Alright. So kita dah tuang dalam semua cawan ni. Okey. So kita boleh nampak, okey, semua dalam cawan ni air dia sama je, warna putih. Jernih. Okey, tak ada yang berwarna lah. Cuma bila kita titiskan nanti potential hydrogen punya tester. Okey, tester ni tuan-tuan puan-puan boleh beli dekat farmasi lah. Okey, pH tester liquid. Okey, pH tester liquid ni tuan-tuan boleh beli dekat farmasi. Okey, untuk kita test indikator potential hydrogen dalam setiap air yang ada dekat pasaran ni. Okey. Jadi baru kita boleh kenal pasti air yang bagus untuk badan kita, air yang bagus untuk kita bagi anak-anak kita, family kita minum. Okey. Jadi kita dah tuang air dalam cawan ni. Kemudian kita nak titiskan pH tester ni dalam cawan-cawan di depan kita ni. Jadi saya tak seronok kalau saya seorang je take part dalam kita punya demo pagi ni. Saya jemput kita punya pengurus, okey, pengurus Kangen One Stop Center kita, Miss Atirah, untuk titiskan pH tester ni dalam cawan-cawan yang ada dekat depan ni. Okey, siapa yang tertinggal tadi, saya dah tuangkan air-air yang dekat depan kita ni dalam cawan. Okey, kita assume cawan-cawan depan kita ni mewakili kita punya badan. Okey, jadi air-air inilah yang kita consume dalam kehidupan seharian kita. Jadi hari ni kita nak reveal mengenai ciri air sihat. Walaupun dia berwarna yang sama, jernih, tapi dia mempunyai ciri yang berbeza. Okey, kita akan tengok satu persatu. So saya jemput pengurus Kangen One Stop Center kita, Miss Atirah, untuk titiskan. Titiskan 3 kali pun okey. 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 Kita tengok hasil dia. Okey, Miss Atirah sedang titiskan pH tester dalam semua cawan ni. Lepas ni kita akan kacau dia lah. Kacau untuk kita tengok color apa yang dia akan appear nanti. Okey, nice. Banyak color yang kita nampak depan ni. Miss Atirah ni je, tak perlu ni. Just kacau. Okey. Okey, Miss Atirah gunakan apa ni? Pengacau tu untuk dia ni. Alright. Okey, tuan-tuan boleh nampak dia dah tunjukkan dia punya indikator color Setiap air dia berbeza pH dia. Jadi kita jangan tersalah minum. Okey, sebab apa? Ini untuk jangka masa panjang kita lah. Kalau tuan-tuan tengok, air tadi asalnya semua color dia jernih, sama. Tapi bila kita titiskan dengan kita punya pH tester macam saya cakap tadi, boleh beli dekat farmasi. Kita boleh letak dekat rumah supaya apa? Kita boleh educate juga anak-anak kita. Supaya diorang tak tersalah konsum air harian diorang. Okey, Tirah minta tolong tunjukkan jadual. Okey, jadual yang international ni, international standard. Okey, dia dah indicate kita punya potential hydrogen punya level. So dekat sini, dekat depan kita ni, okey, mesti lah depan sikit. Okey, kalau tuan-tuan nampak, okey, kat sini dia punya table. Okey, kalau pH 7.0, kita dah belajar dulu dalam sains.
adalah pH neutral. So dia berwarna hijau. Okey, kemudian kalau dia berciri asid, dia berwarna hijau cerah, kemudian dia akan ke kuning sikit, kemudian dia ke oranye dan ke merah lah. Itu menunjukkan air itu sangat berasid. Tetapi kalau air yang bersifat alkali, berciri alkali, dia berwarna biru, kemudian dia bertukar kepada color purple. Tengok kepada kandungan pH. Lagi kuat dia punya kandungan alkali dia, lagi tinggi dia punya color dia. Lagi kuat, lagi pekat dia punya color purple dia. So kat sini kalau tuan-tuan tengok, kalau biru nak ke purple tu, dia bawa kita punya body ni ke arah kesihatan lah. Okay, health. Tapi kalau kita daripada neutral, okay, kemudian dah pergi ke kuning, pergi ke orange, makna kata kita bring our body to sickness. Kita membawa badan kita ke arah yang tidak sihat. Okay, jadi tadi Miss Tirah dah titiskan air, titiskan pH tester dekat setiap cawan tu. Kita dah nampak color air tu asalnya jernih, dia dah bertukar color. Dia dah tunjukkan air isotonik tu berciri asid. Kemudian air RO, sorry to say air RO yang berpenutup putih pun membawa kepada ceri yang berasid. Kemudian okey, kita tengok air cap badak. Okey, dia berwarna kuning juga. Okey, jadi kita bukan suka-suka lah kita tukarkan dia punya indicator color tu. Tetapi bila kita testkan dengan pH tester, dia sendiri yang keluarkan dia punya ciri. Okey, bila kita titiskan, Miss Tirah tengok air isotonik tadi dia dah nak ke color orange. So dia sangat berasid. Okey, kemudian air RO color kuning, air cap badak pun color kuning. Jadi dulu kita dimomokkan dengan bila demam je kena minum air cap badak supaya dia boleh menyejukkan badan. Actually bila kita dah study, bila kita dah tengok, kita dah buat eksperimen dan kita amalkan benda ni, kita nampak kita sebenarnya konsumkan lagi asid dalam badan kita. Mana kata kita lagi bawa badan kita tu ke arah kurang sihat. Jadi kita kena pilih air yang betul. Okey, tapi bila kami sendiri, keluarga kita sendiri, bila dah tahu, kita kena educate lah. Kita kena educate people supaya tak tersalah konsum air. Kemudian kita ada air pipe. Okey, kalau tengok air pipe tu, air pipe TTDI Jaya kita ambil daripada office kita, center kita, dia kurang pH dia daripada 7. Okey, hijau muda kalau tuan-tuan tengok. Kemudian kalau air mineral, okey, air mineral tadi dia claim dekat dia punya label tu 7.1. Bila pH dia 7.1, itulah sebenar color dia. Okey, dia 0.1 je lebihan alkali dia. Jadi dia memang betul lah, dia bersifat neutral sahaja. Tapi kalau tuan-tuan tengok air Kangen, okey, air Kangen ni air alkali. Okey, kita dah tahu alkali ni akan bawa kepada kita punya badan ke arah lebih sihat. Dia alkali yang berion, bukan air alkali yang diinducekan chemical untuk jadikan dia alkali. Dia adalah alkali berion yang melalui proses elektrolisis. Itu yang saya nak tekankan. Okey, jadi apabila kita dah tahu air-air yang kita tengok depan ni kurang sihat, kita start minum air Kangen. Okey, kita nak neutralkan balik kita punya badan, kita nak akalikan kita punya darah. Itu dia punya fungsi penting. Kita nak kekalkan alkali darah kita tu. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan maklum mengenai pH darah ni, okey, pH darah kita ni bersifat alkali. Dia kena maintain 7.35 ke 7.45. Jadi
pH darah kita tu dah sedia akali. Kita tak nak pH darah kita tu drop sehingga kita berlaku acidosis dalam badan. Ini penting kita kena clear kita dengar kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya pakcik, even kita punya ayah sendiri, okey, doktor bagi ubat cair darah. Sebab apa? Dia punya darah dah terlampau pekat. So kita nak tekankan kat sini, kenapa jadi pekat? Sebab toksin, okey, kadar asid dalam badan dia dah terlalu banyak sehingga berlaku acidosis. Yang berlaku acidosis tu pada dia punya darah. Mana kata darah dia dah drop, dah berlaku acidosis. Jadi kita kena bantu, okey, kita kena bantu orang yang mengalami acidosis, orang yang kena gastrik, orang yang kena GERD, okey, badan diorang berasid ni, supaya diorang lapiskan buat satu lapisan yang baru, okey, mana kata transform badan diorang ni daripada berasid nak ke neutral, seterusnya maintain, okey, pH darah tu normal, akali. Itu dia punya fungsi sebenar air akali yang berion ni. Okey, kemudian tadi Miss Tira dah tolong kita untuk titiskan pH tester. Sekarang kita nak minta tolong Miss Tira sekali lagi untuk tuangkan pula air Kangen. Okey, air Kangen tadi. Okey, kita assume cawan ni sebagai kita punya badan. Kita dah tahu air yang kita ambil sebelum ni mempunyai ciri yang tidak membawa kepada kesihatan, ciri yang berasid. Okey, jadi kita start nak transform badan kita. Kita start hari ni kita minum air Kangen. Okey, kita start minum air Kangen, kita start transform kita punya diet kepada akali yang berion ni, air akali yang berion. Okey, so saya jemput Miss Tira sekali lagi untuk tuangkan air Kangen ni. pH air Kangen ni 9.5 Okey, pH 9.5. Memang bagus untuk badan. Okey, kita tengok apa hasil dia selepas Miss Tira tuangkan dalam cawan-cawan kita ni. Okey, kalau kita tengok air isotonik tak mampu menukarkan color ataupun menukarkan ciri air tu. Mana kata air isotonik ni memang sangat-sangat berasid. Okey, sehingga kita test dengan air Zam-Zam pun, okey, kalau kita sebagai Muslim, okey, kita memang dah tahu dah air Zam-Zam ni air yang terbaik sekali dalam dunia. Number 1 in the world, nombor 1 dalam dunia adalah air Zam-Zam. So bagi saya lah, okey, bagi saya dan pengamal Kangen water ni, air kedua terbaik adalah air Kangen selepas air Zam-Zam. Even air Zam-Zam pun kalau kita tuangkan dalam cawan yang berisi dengan air isotonik, dia tak mampu nak hilangkan ciri asid tinggi dalam air isotonik tu. Okey. So seterusnya kita tuang dekat air yang kedua, cawan yang kedua, iaitu air RO. Mampu tak dia bertukar? Alhamdulillah. Okey. Sebelum ni kita mengamalkan air RO sebelum mengamalkan air RO, okey, kalau dekat rumah kita ada water filter, kita kena test. Boleh dapatkan dekat kita punya center ni, center kita dekat TTDI Jaya Shah Alam. Bang, saya nak beli pH tester sebab saya nak test air kat rumah saya. Ciri asid ke ciri akali? Sebab ini penting. Kita nak kena monitor pembesaran anak-anak kita. So kita nak pastikan anak-anak kita ni, kita sendiri minum air yang sihat. Okey, so next kita test dekat air badak lah, air cap badak. Mampu tak dia bertukar color? Alhamdulillah, air cap badak mampu bertukar color. Okey, daripada tadi berasid, okey, badan kita sebelum ni pernah konsum air ni, kita start flush balik air Kangen dalam badan supaya badan kita kembali neutral dan darah kita maintain berakali. Okey, seterusnya air pipe kita tengok. Kalau rumah orang yang tak ada air pipe, rumah orang yang tak ada water filter, dia guna air pipe. Okey, dia just masak air pipe tu untuk minuman seharian dia. Okey, masih mampu lagi kita flush kita punya asid yang berlaku dalam badan hasil daripada minum air
pipe dekat rumah tu dengan air Kangen. InsyaAllah dia masih mampu tukarkan color dia. Okey, seterusnya air mineral. Okey. Alright, air mineral. Okey, air mineral pun kita mampu tukarkan color. Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak cerita pasal air mineral Okey, air mineral tadi kita tengok pH dia 7.1. So dia bercolour hijau. Jadi tak ada masalah kalau kita emergency, kita tak ada air Kangen, kita emergency perlukan air, kita boleh beli air mineral. Dia tak membawa kepada masalah kesihatan. Cumanya dia tak mampu nak remove asid dalam badan. Sebab apa? Kalau kita tuangkan air mineral tu dalam semua cawan tadi, dia tak mampu tukarkan indikator color. Okey, kalau air Kangen tadi, insya-Allah semua cawan yang berisi ni tadi dia mampu tukarkan color. Cumanya dia tak mampu nak hilangkan asid tinggi dalam air isotonik. Berapa banyak kita perlukan untuk kita flush balik bila kita dah ambil air berkarbonat, air isotonik ni. Okey, kita perlukan lebih kurang 30 liter. Okey, 30 liter air Kangen baru kita boleh neutralkan balik. Jadi sangat tinggi dia punya kadar asid dalam air isotonik ataupun air yang berkarbonat. Okey. Okey, tadi kita tengok dia mampu tukarkan color. Jadi macam mana pula? Okey, kalau seseorang ni dia penggemar sangat minum air isotonik ni, dia dah konsum air sihat, air Kangen ni. Okey, dia dah tak minum air RO, dia dah tak amalkan air pipe, tapi sekali-sekala dia teringin nak minum air isotonik ni, air berkarbonat ni. Okey, kita akan tengok macam mana. Mistirah dia akan titiskan pula satu cup, okey, satu penutup air air isotonik ni. Okey, kita nak tengok perubahan kepada badan kita. Kita kata one sip lah, okey, satu teguk lah kita minum. Tengok apa jadi pada badan kita. Nampak daripada badan kita tadi, daripada berasid, kita minum Kangen, okey, badan kita dah sihat balik. Tiba-tiba kita teringin nak minum air isotonik ataupun air karbonat ni balik. Kita tengok perubahan kita pada kita punya badan. Okey, badan kita kembali berasid. Okey, mistirah tuang je dengan tu, pakai botol tu. Tengok one sip, satu teguk je. Satu teguk. Okey, dia ubah balik kita punya badan kepada berasid balik. Tengok bila kita amalkan. Nampak? So bila kita amalkan pun air sihat setiap hari, tiba-tiba bila terubah fikiran kita teringin nak minum air isotonik, dia mampu mengasidkan balik kita punya badan. Okey. Itu sedikit demo mengenai sifat kealkalian berion air Kangen. Okey. So kita dah nampak dekat depan kita air-air yang ada dekat pasaran ni. So kita boleh educate, kita boleh bagi kesedaran kepada anak-anak kita, pada diri kita juga, untuk berhati-hatilah. Okey. Sebab apa? Asal badan kita sihat. Asal badan kita memang sihat. Okey. Even masuk Kangen pun dalam bahasa Jepun, Kangen ni dalam bahasa Jepun. Okey. Produk kita ni pun daripada Jepun. Okey. Endorse oleh 6,500 doktor dekat Jepun. Kalau dekat Jepun dia dah certified sebagai medical grade. Okey, medical grade untuk kegunaan perubatan. Tapi kita dekat sini overclaimnya kita taklah panggil Kangen water ni sebagai air ubat. Cumanya kalau kita konsum dia secara berterusan, okey, secara konsisten, dia mampu untuk bantu kita ikhtiarkan kita keluar daripada masalah kesihatan kita. Itu sedikit lah. Okey, Energik adalah syarikat Jepun yang dah berada di pasaran dunia 47 tahun. Okey, satu tempoh jangka masa yang panjang, 47 tahun, dan masuk dekat Malaysia pada 2014.
Okey, jadi dalam tempoh 7 ke 8 tahun sampai tahun sekarang ni 2021, masih belum ramai lagi masyarakat Malaysia yang kurang maklum, okey, mengenai kepentingan air sihat dan kehadiran air Kangen dekat Malaysia ni lah. Tetapi tugas kami sebagai pusat sehenti air Kangen dekat Shah Alam ni, kami akan teruskan kami punya aktiviti, kami punya niat untuk sebarkan manfaat air sihat. Seterusnya kita akan educate masyarakat setempat supaya kekalkan aktiviti sihat, diet yang sihat, dan tinggalkan diet yang kurang betul lah. Okey, kita dah tahu, kita dah tengok. Kemudian ada juga yang dah jadi pengguna tetap air Kangen ni. Okey, jadi pelanggan kita. Diorang nampak diorang punya perubahan pada kesihatan fizikal diorang. So mesin Kangen ni saiz dia kecil je, lebih kurang saiz A4 lebih sikit. Kemudian dia punya hebatnya ni, dia just sambung dekat kita punya air pipe rumah. Okey, sambung je dekat air pipe. Kemudian dia boleh hasilkan 7 jenis air. Saya jemput Mistirah. Okey, sekali lagi Mistirah untuk sentuh kita punya mesin Kangen ni, untuk kita tengok dia punya function yang ada. Okey, so kalau saya dekatkan sikit, okey, dia ada 7 jenis air. Okey, kita ada 7 jenis air. So yang pertama, kita ada pH 9.5, kita ada pH 9.0, kita ada pH 8.5, kita ada pH 7.0, kita ada pH 6.0, kita ada pH 2.5. Dan specialnya ni, kita ada strong alkaline water yang dia akan proses ikut dia punya step lah. Okey, jadi ada 7 jenis air kesemuanya. Mesin ni tahan sehingga 25 tahun. Jadi satu investment yang bagus untuk masa kini pada kita dan pada keluarga kita, insya-Allah.